Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita masih lagi dalam tafsir surah Syarah ataupun Alam Nashrah di hujung-hujung dah. Okey, masih lagi di situ. Di sini hadis sambungan apa yang kita baca itu. Kita berhenti 17 bulan 12 tu kan. Sambungan di sini tentang agama itu mudah. Ad-din yusrun. Agama itu mudah. Ada hadis pada malam ini, tafsiran daripada surah itu. Wa an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah katanya radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang kamu semua daripada melakukannya, maka hendaklah kamu semua menjauhinya secara total lah, menjauhi. Wa ma amartukum bihi, apa yang aku perintahkan kamu untuk melakukannya, fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah ia semampu kamu, ikut kemampuan kamu lah kan. Jadi perintah Allah Ta'ala ni tak semua kita boleh buat kan sepenuhnya, tapi kalau larangan kita boleh tinggal sepenuhnya sebab dia tak memerlukan tenaga. Untuk meninggalkan larangan dia tidak memerlukan tenaga, dia tinggal saja, duduk saja, jangan buat. Adapun nak melaksanakan perintah, kita memerlukan tenaga dan usaha. Ada pergerakan. Jadi kadang-kadang pergerakan kita terbatas. Dia ada kelonggaran. Sebab tu Nabi kata, lakukanlah ia semampu kamu. Kemudian Rasulullah SAW telah berwasiat kepada Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma ketika baginda mengutus mereka berdua ke Yaman. Maka Nabi bersabda, yassira, hendaklah kamu berdua permudahkan, wala tu'assira, jangan kamu berdua memayahkan. Jadi segala urusan kita ni, sama ada urusan, ialah urusan dunia kita, muamalah kita, sebaiknya kita permudahkan bagi orang lain. Ya? Dalam urusan contohnya hutang piutang ke apa-apa, dia tak mampu nak bayar ikut masa dan sebagainya, ya kan? Jadi Nabi SAW kata, man yassara ala mu'sirin, ya kan? Barang siapa yang memberi mudah tangguh kepayahan kepada orang yang berhutang, maka Allah akan mudahkan untuk dia. Allah akan bagi kemudahan untuk dia. Contohnya orang tu berhutang dengan kita, kita mudahkan bagi dia. Dia kata tak dapat bayarlah bulan ni, nak bayar sepenuhnya, bayar separuh boleh, ataupun suku boleh. Jadi mana kita mudahkan dia. Sebab kita bagi hutang pada orang ni, maknanya setiap hari dia berhutang dengan kita, dia kira pahala sedekah untuk kita. Kalau dia hutang pada kita setahun, maka setahunlah, maknanya setiap hari kita dapat pahala sedekah sebanyak kita bagi dia hutang selama setahun. Kemudian dia minta tangguh lagi, kita bagi tangguh lagi pahala sedekah, berterusan hari-hari. Lagi dia tak selesai hutang dia, dia dapat pahala bersedekah. Itu kelebihan memberi hutang, kerana risiko dia tanggung sendiri. Sebab tu Allah kata, wa may yuqridullaha qardan hasana. Ya, di sini Al-Quran yang Allah sebut, barang siapa yang memberi hutang, pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, pinjaman yang kepada Allah Ta'ala, bukan Allah tu berhutang dengan kita. Kita memudahkan urusan hamba-hamba Allah.
Ya, Allah Ta'ala akan gantikan kepada kita. Tengok di sini ya. Ini contohlah, contoh supaya kita memudahkan kepada manusia dalam kepayahan mereka, Allah akan mudahkan untuk mereka. Jadi kita berusahalah. Ya. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Marah. Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah? Pinjaman kepada Allah maksudnya kita bagi kerana Allah Ta'ala sampai berhutang ataupun bersedekah, infak, ataupun kita bagi hutang. Ya. Jadi maknanya pinjaman yang baik, ikhlas biar Allah melipat gandakan. Qardan hasanan fayudha'ifahu, maka Allah nanti akan gantikan, gandakan untuk dia. Yudha'ifahu, Allah akan gandakan, bagi gandaan untuknya, untuk orang yang bagi tadi lah. Walahu ajrun karim, dan untuknya ada pahala yang mulia, pahala yang besar. Dia akan dapat gandaan kebaikan dan juga dapat pahala. Pahala dapat, gandaan kebaikan dunia pun dia akan dapat tadi. Jadi ini untunglah. Tapi sebab apa? Sebab risiko dia kita tanggunglah. Penjamin dia sebenarnya, penjamin dia Allah Ta'ala. Allah yang menjamin bahawa mananya yang kita bagi pada orang tadi, sama ada hutang ataupun pinjam, Allah akan bayar balik. Walaupun orang tu tak bayar. Ya, dia tak bayar. Dia tak bayar dunia, dia kena bayar di akhirat. Bukan wajib kita menghalalkan hutang, tidak wajib. Ya. Tak. Berhutang ni, Nabi SAW pernah berhutang. Yang tak bayar dosa. Sebab tu maknanya orang yang ada duit untuk bayar hutang, dia tak bayar hutang ataupun dia menangguh-nangguhkan hutang, Nabi kata matlul ghaniyyi zulmun. Ni hadis dia. Menangguh-nangguh membayar hutang dalam keadaan kita ni mampu untuk bayar hutang, okay, adalah kezaliman. Jadi kezaliman ni dosa. Matlul ghaniyyi zulmun. Ni hadis ni, ya, Nabi kata okey, ni hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam sahih Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, juga oleh At-Tirmizi. Nabi kata matlul ghani zulmun, maksudnya menangguh-nangguh bayar hutang oleh orang yang ada kemampuan, memanjang-manjangkan al-ghani oleh orang kaya, orang yang ada kemampuan nak bayar hutang lah. Saya saja nantilah dia ada duit lagi nak pakai, dia ada duit lagi nak pakai, lambat-lambat bayar pun tak apa. Nabi kata kezaliman, zulmun. Ya, idza uhilta ala mali'in fatbi'hu. Nabi kata kalau kamu dipalingkan di atas, maknanya hutang kita dipalingkan macam mana? Kita ada hutang orang tu. Okey, orang ni ada hutang kita. Ambil hutang kat kawan tu boleh tak? Dia ada hutang aku. Maka kita ikut dia. Fatbi'hu. Dia berhutang dengan kita, ada orang berhutang dengan dia, dia kata kat kita, kamu ambil hutang aku dekat dia boleh? Nabi kata falyatba'. Hadis ni fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba'. Maksud dia ikutlah permintaan kawan tadi yang berhutang dengan kita. Gitu. Cerita ni cerita jadi panjang lah. Sebenarnya cerita kita ringkas saja. Kita nak cerita tentang memudahkan urusan orang lain lah. Basyira, Nabi kata yassira wala tu'assira, permudahkan jangan perpayahkan. Kaedah ni umum, kaedah umum, sama ada untuk guru ke cikgu ke, bos dengan pekerja ke,
Kan? Jadi mana kita usaha untuk permudahkan, jangan perpayahkan. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maksud dia kita okey. Maknanya di atas perjanjian. Masa di cagaran tu dia kata okey kalau sampai sekian kau tak boleh bayar, kira kita langsai, kira ni settle hutang kita. Boleh lah sebab al-muslimun ala syurutihim. Orang Islam di atas syarat mereka. Masing-masing setuju. Okey, jadi boleh ya. La yahillu malu imri'in muslim illa bi tib nafsihi. Tidak halal harta orang Islam melainkan dengan kerelaan hati dia. Sama-sama rela. Saya pinjam 40,000, saya sandar tanah geran sekian-sekian bulan, saya tak mampu nak bayar. Okay. Kira settle lah, awam ya. Okay. Jadi begitu. Di atas perjanjian lah, atas perjanjian. Okey. Maknanya dia berpakat dengan orang tu lah, maknanya bukan awak tak boleh ambil semua lah. Jadi kalau contohnya berapa kaki kan persegi, maknanya akan burn lah. Dengan perjanjian kita adalah surat perjanjian yang dia buat tadi. Bukan nilai tanah kita kata 1 juta, dia hanya pinjam 40,000. Itu zalim di satu pihak, tak boleh lah. Kan? Tapi kita kata orang yang beri pinjam ni di atas dasar kerelaan dia dan itu sebagai jaminan bahawa orang itu akan dilansaikan hutang dia. Jadi maknanya kita bertolak ansur. Contohnya dia sampai satu tempoh dia bayar, tapi sampai tempoh yang dijanjikan dia tak dapat nak selesaikan hutang dia. Tapi kita tahu dia bayar, kita suruh dia bayar terus. Habis dia bayar hutang, kita bagi balik geran dia. Jadi maknanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Jangan kita sedihkan kawan kita. Dengan kita rampai hak dia, dia ambil duit kita sikit ya. Nilai tanah tu 1 juta. Dia hanya pinjam 40,000 je. Ini kezaliman. Ya. Az-zulm zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman tu adalah kegelapan pada hari kiamat. Hati-hati kan. Kita ni harta dunia ni kita bukan nak bawa masuk dalam kubur. Ya, kita akan bawa masuk dalam kubur ya. Tinggal lagi kapan tu bereput dia. Kalian kita reput. Itu dia. Tapi pahala yang bagi berhutang ni besarlah pahala dia. Sebab risiko dia mungkin orang tu tak bayar. Kita kena tanggung sendiri ya, dari sudut dunia lah. Tapi yang jaminnya Allah. Allah yang jamin, Allah akan bagi kepada kita gandaan yang besar. Kemudian Nabi kata wabashshira wala tunaffira. Berilah khabar gembira, janganlah kamu menjadikan orang melarikan diri. Ya. Jadi basyira, sampaikan khabar gembira. Wala tunaffira, dan jangan menyebabkan orang melarikan diri. Begitu. Baik, dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Nabi SAW ketika seorang Arab Badui dikencing dalam masjid, maka sahabat-sahabat semua macam nak pukul dia lah, marah, ya kan? Maka Nabi SAW kata biarkan dia, da'uhu ariqu ala bawlihi sijlan min ma'in, simbahkan ke atas kencingnya satu baldi air lah, ya, au dhanuban min ma'in fa inna ma bu'ithtum muyassirin. Hanya sahaja kamu semua ni diutuskan untuk mempermudahkan, dan bukan kamu semua diutuskan, dibangkitkan untuk memayahkan. Kita ni maknanya urusan kita adalah untuk memudahkan orang lain, bukan untuk memayahkan, kan? Jadi manakala kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Itu pastilah, itu pasti. Baik, kemudian bila Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu Aisyah dia berkata, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn. Rasulullah tidak diberi pilihan antara dua perkara illa akhadha aisarahuma,
melainkan Nabi akan ambil yang paling mudah di antara dua pilihan tersebut. Selama mana pilihan itu tidak dosa lah, kan? Kalau benda itu dosa, Nabi adalah manusia yang paling jauh meninggalkannya. Okey. Kemudian kita munasabah kita dengan ayat mana ya? Ayat mana dalam surah Al-Syarah tu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Kita bersama tafsir itu. Fa inna ma'al usri yusra. Semuanya bersama dengan kepayahan ada kemudahan. Satu kepayahan Allah bagi dua kemudahan. Sebab itu kita tak selamanya susah. Dalam sebulan, seminggu mungkin tak ada duit. Tapi 3 minggu lagi kita ada duit. Ya. Dalam sebulan mungkin 2 hari tak makan ikan. Kan? Tak cukup bulan, gaji tak dapat lagi. Jolok-jolok keluar rezeki dah. Duit tak keluar. Kan? Jadi tak boleh nak beli ikan. Makan nasi dengan garam. Bubuh ayam kosong. Boleh juga telan. Ya. Jadi begitu. Kita ingatlah masa mengaji pondok dulu kan. Keputusan bekalan wang. Ya. Belajar kawan-kawan nasi bubuk ayam kosong. Ikan orang Banjar panggil apa? Ikan wajik. Ikan wajik. Ya, wadi. Wajik tu pulut noh. Wadi kan. Goreng satu ramai dengan nasi buah yang sejuk. Makan nasi telan ni. Kan? Cerita kan dulu kan ngaji pondok. Jadi maknanya kalau ada orang mati dah lah makan sedap sikit. 4 takbir RM2. Kira doa hari tak ada orang mati ke weh. Jadi 4 lebih lalat lah hurung sana sini. Kan? Hurung sana hurung sini tunggu orang mati. Tak masuk sembahyang hadiah lagi. Baca Quran teh kubur lagi. Nasi belauk tu lepas lah 2-3 hari. Itulah pergi 4 lebih lalat. Tak mana orang mati hurung. Doa lagi orang mati. Kalau ada orang mati happy kita. Orang cari 4 lebih. Sembahyang mayat, sembahyang hadiah. Talqin orang ni pun tak semua talqin seorang lah. Baca Quran teh kubur. Zikir teh kubur. Tu boleh makan belaka tu. Ada dah. Baik, ini bukan cerita rekaan, ini cerita betul. Pengalaman lah. Baik, di sini kata Umar bin Ishaq, lama adraktu min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthara mimman sabaqani minhum fama ra'aitu qauman aysara siratan wala aqalla tashdidan minhum. Maknanya aku ni banyak aku temui para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku di antara orang yang paling banyaklah jumpa sahabat-sahabat Nabi. Dan aku tidak pernah melihat satu kaum yang hidup depa ni sangat mudah. Aisara siratan. Perjalanan hidup depa ni amat mudah. Tak payah. Kan? Dan amat sedikitlah dia panggil kepayahan mereka lah, kesusahan ataupun taklif mereka ni. Mudah. Hidup cara para sahabat ni mudah. Apa yang ada? Mudah sangat dia ni. Tak ada taklif. Tak ada protokol teruk je kita hari ni lah. Kan? Kita hari ni nak jumpa orang besar, boleh pakai gini. Kena pakai kasut kulit, kena pakai kot, kena pakai tali leher. Kan? Ataupun pakai baju Melayu samping. Ada protokol dia. Nak jumpa Umar Khattab radhiyallahu anhu mudah kan? Bagi tahu seseorang saya nak jumpa Umar boleh tak? Jumpa. Nak jumpa Rasulullah SAW mudah. Kan? Tak payah mana. Tak ada protokol yang sampai memayahkan macam tu kan?
Dahsyat tengok kehidupan ni jadi payah. Hidup pun susah, mati pun susah. Okay. Jadi semua mudah. Para sahabat lagi mudah belakang. Jadi jangan payahkan, mudahkan. Yassiru wala tu'assiru. Okay. Jadi kehidupan kita ni biar mudah. Kita mudahkan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Gitu. Macam orang nak misi borang minta bantuan lah. Borang tu borang ni kan, picop sana picop sini, dah lain kali submit tak lulus. Jadi buat je lah. Jadi payah. Nak bagi tu bukan harta dia pun, harta awam. Ada dia. Kemudian jadi dalil-dalil berkenaan dengan kaedah ni sangat banyak lah. Kaedah pemudah ni, jangan memayahkan. Sebab tu dia Imam Syafi'i rahimahullah berkata, innal adillata ala raf'il haraj fi hadhihi al-ummah balaghat mablagh al-qata'. Dia kata dalil-dalil yang menunjukkan bahawa kepayahan diangkat daripada umat ini sangat banyak, dia kata, tak terhitung. Raf'ul haraj maksudnya banyak perkara yang memudahkan bagi agama ni. Jadi agama ni bukan agama yang menyempitkan, bukan agama yang menyusahkan. Dia suruh kita buat. Hak dia suruh tu ikut kadar kemampuan kita. Hak dia larang memanglah hak dia larang, tak payah larang. Tinggal jangan buat. Yang suruh ni rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Dia tengok macam mana kamu. Kita lebih tahu keadaan kita macam mana. Demam kita tu macam mana? Kita boleh bangun berdiri melayah ke apa ke, boleh berdiri lepas sekejap lepas tu duduk ke, takbiratul ihram berdiri, lepas tak boleh lama duduk. Nak berdiri betul boleh, angkat kepala nak apa? Angkat kepala sembahyang. Bayang sambil tidur baring tadi. Kemudahan. Bab zakat. Lagi tak cukup setahun, lagi tak cukup nisab, lagi tak cukup haul, tak kena zakat. Tak kena zakat. Jadi mana bila harta kita dalam simpanan kita sekian-sekian banyak, yang nisab dia sekian-sekian 80 gram senilai emas, duit kita kan yang senilai 80 gram emas duduk dengan kita dalam simpanan kita setahun dan lebih, kita kena bayar zakat. Sebelum tu guna sampai habis tak apa, guna sampai habis tak ada masalah apa. Duit ada stok kan, mana kalau ikut ni, kalau cukup haul kena bayar zakat dah ni. Tapi kita nak guna, beli satu beli ni, tak tahu bila cukup setahun tinggal RM30 dah. Hak duit RM50,000 tu contohnya, tak kena zakat lah. Itu jadi kemudahan Islam ni banyak lah, macam-macam sudut lah, kan? Solat, puasa, zakat, haji kan. Haji bagi yang berkemampuan, bukan semua orang mampu. Itu dia. Baik. Jadi kaedah dia kata kepayahan itu, dalam terjemahlah bahasa kita lah, kepayahan itu dia akan menarik kemudahan. Bila payah dia akan tarik jadi bagi mudah. Kan tolak payah dia akan buat bagi mudah. Itu kaedah dalam Islam. Jadi Islam tidak menghendaki kepayahan untuk umat dia. Inna ma'al usri yusra. Jadi Islam ni agama yang sangat mudah. Kan? Sangat mudah. Dia suruh kita buat, tapi dia tak memberi tekanan kepada kita. Dia suruh kita puasa. Puasa terbit fajar sampai tenggelam matahari ya. Kita kena puasa. Ada perkara-perkara yang membatalkan puasa yang kita kena jaga. Solat, mula bila takbiratul ihram, habis dengan salam. Mudah ya. Ada dia. Jadi ada 7 perkara. 7 perkara yang bila dia tu jadi payah, ada kemudahan untuk dia. Pertama, safar. Musafir, perjalanan. Perjalanan ni kepayahan. Sebab tu Nabi kata,
ia adalah sepotong daripada potongan azab. Ya, as-safaru, ya, kita misalnya hadis dalam Sahih Bukhari, hadis Abu Hurairah, as-safaru qit'atun minal azab. Nabi kata perjalanan itu adalah sepotong daripada siksaan, azab, kepayahan. Perjalanan musafir, letih, jam, nak sampai Tapah 7 jam kan, ada accident macam-macam, kereta rosak, panas terik, kereta rosak di highway. Jadi macam-macam kepayahan. Sebab tu Nabi kata as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan itu adalah sepotong daripada azab, sebahagian daripada azab, kepayahan, kesusahan. Yang mana safar itu yamna'u ahadakum ta'amahu. Perjalanan itu dia menghalang seseorang kamu daripada makannya, wa syarabahu dan minumnya, wa naumahu dan tidurnya. Bawa kereta mengantuk, Allah mengantuk, nak cari R&R tak mana nak berhenti, susur keluar dan sebagainya. Letih bawa kereta ni. Tambah kita bila dah berumur ni kan, lagi letih. Fa idza qada nahmatahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bila dia selesaikan tugasnya dalam perjalanan, falyu'ajjil ila alihi, balik cepat-cepat kepada keluarga dia. Sunnah kan, kita bermusafir, selesai kerja kita cepat-cepat balik kepada keluarga kita. Ini dia. Jadi orang yang banyak safar ni itulah, dia ada banyak kelapangan, doa dia makbul, okay? Jadi pengalaman dia luas, banyak safar, banyak berperjalanan. Orang duduk jauh-jauh ni kan, ya sebab tu orang yang pergi keluar negara bermusafir, berjalan sebenarnya dia tak macam orang yang duduk setempat, tak ke mana-mana kan. Sebab ke mana dia jumut sikit kan, pandangan dia tidak luas. Jadi itu dia satu safar tadilah. Dia ada kemudahan-kemudahan dia. Solat 4 rakaat jadi 2. Sebab tu hadis Aisyah radhiyallahu anha kan, dia kata apa? Kan yang 4, solat 4 jadi 2. Hak 2 itulah dipanggil yang fardu. Sebab tu sebagai ulama kata wajib qasar dalam safar. Sebahagian ulama kata wajib kita solat 4 tu jadi 2. Zuhur, asar dan isyak. Dia panggil azimah. Azimah ni fardu lah, maksud wajib lah. Wajib dengan fardu ni beza. Bagi mereka yang membezakan antara wajib dan fardu kan, kalau kita sembahyang 4 sah, tapi kita berdosa dengan meninggalkan kelonggaran yang Tuhan bagi. Tuhan bagi 4 jadi 2, hang samsing dengan Tuhan. Kau bagi hang longgar, hang buat tak tahu lah. Ayah, ambil kelonggaran yang Tuhan bagi. 2, yang 4 2 lah. 3 tetap 3 lah. Maghrib tak jadi 2. Maghrib 3 lah. Yang 4 jadi 2. Jadi kemudahan. Okay. Solat diqasarkan. Puasa boleh berbuka. Boleh makan depan-depan orang ramai ke? Boleh. Nak kena sembunyi ke makan? Dah. Makan. Nah, kita bulan puasa, bulan Ramadan, roti ke R&R Tapah. Singgah kedai Patam. Kan, Patam kata kalau sedap begitu kat kawan. Jadi kita pun makan. Kena mi kari, Maggi ke apa kau. Bulan puasa. Berdosa ke tak berdosa? Siapa kata berdosa? Tuhan bagi kelonggaran. Hak nak puasa, puasa ah. Orang nak puasa, puasa ah. Hak tak mau puasa, ikut suka dia. Tuhan bagi kelonggaran. Tapi hutang ah. Hutang wajib bayar. Bayar balik ah. Nampak tak?
Jadi, habis tu tak sakit, tak lapar, boleh ke nak makan? Boleh. Tak berasa lapar, tak berasa apa pun, nak buka puasa, boleh. Janji kata musafir. Daripada rumah kita Sungai Buloh sampai Rawang, boleh kau makan dah? Tak sampai satu merhalah lagi, boleh lah. Dah start musafir dah. Tiba-tiba orang telefon sampai kat Rawang dah makan kan? Oi, balik oi. Kan? Ada jiran sebelah mati. Aku dah buka puasa dah. Tak balik. Kan? Puasa kena qada dia. Nanti lepas raya ni kemudahan musafir. Apa lagi kemudahan dia? Puasa, solat, apa lagi? Apa saja kemudahan tadi kan Tuhan bagi. Masuk waktu je. Yang kedua sakit. Tengok. Tuhan suruh sakit ni kefarduan kita tetap kena buat. Solat tetap kena sembahyang. Tak boleh wuduk. Tak boleh wuduk tayamum. Okey. Lagi akal kita duduk berjalan ni. Okey. Akal tak boleh nak proses dah. Okey. Orang mu tak kenal siapa. Dia tanya 3-4 kali ni siapa. Tu tak betul lah. Kita suruh dia sembahyang zuhur. Dia kata zuhur tu apa? Mana tu tak wajib dah. Ini maksud dia yang sakit ni yang boleh solat. Solat macam mana? Macam mana boleh? Duduk, tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Kan? Dan sebagainya. Kemudahan Tuhan suruh tadi. Puasa boleh buka. Sakit gigi boleh buka. Sakit kata sakit buka. Tapi kena qada. Jadi kemudahan. Dia ada sakit, ada kemudahannya. Perjalanan ada kemudahannya. Contohnya, apabila kita terpaksa atau dipaksa, kan? Kalau kita tak ikut, dia akan pukul kita teruk-teruk, kan? Ataukah dia bunuh, dia akan kerat tangan kita atau dia kurung kita, kan? Jadi maknanya kalau kita tak ikut paksaan dia, kan? Kita jadi mudarat. Dia suruh kita, kan? Sujud pada tokong, kan? Tidak dia nak pancung leher kita, nak tembak kepala kita, tembak kepala anak-anak kita, isteri kita. Maknanya boleh kita dibenarkan kita ikut dia kerana paksaan tadi, tanpa kita merelakan. Macam sahabat Nabi Ammar Yasir kan, dia tak tahan, kena seksa. Mak dia kena seksa sampai mati, ayah dia kena seksa sampai mati, kan? Sampai kat dia tak tahan. Suruh dia bersuruh dia maki Islam, maki Rasulullah SAW. Dia terpaksa. Lepas tu dia lepaskan dia pergi jumpa Nabi, dia menangis. Nabi kata, hati kamu je lah, hatiku tak reda. Tak reda, nanti kalau dia bersuruh buat macam tu ya. Nabi kata. Jadi Islam bagi, kecuali apabila dia paksa kita berzina. Maksudnya azan lu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله Baik, tentang paksaan tadi kan, paksaan. Apabila seseorang itu dipaksa untuk berzina umpamanya, adakah dia mematuhi ataupun dia mematuhi paksaan itu ataupun dia tidak mematuhi walaupun nyawanya melayang lah. Di sini ada khilaf lah di antara ulama. Cuma di sini ada perbahasan sikit lah, kan? Okey. Jadi dan kita di sini wa amma man ukriha bil qatl ala zina fa innahu la ithma alayhi wa la hadda. Adapun orang yang dipaksa, kan, diugut untuk dibunuh supaya dia berzina, jika dia tidak berzina dia akan dibunuh, maka tidak ada dosa ke atasnya dan tidak ada had ke atasnya. Had ni hukum hududlah. Ya. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, oleh perawi-perawi kitab hadis, ya, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah anna Rasulullah SAW bersabda, inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Hadis umum lah. Sungguhnya Allah Ta'ala melepaskan umatnya yang tersalah. Al-khata' ni tersilap, terlupa, dan apa yang dipaksa ke atasnya, ini bebas. Fa in kana al-mukrah qad ta'arrada lil ikrah bil qatl min qibali zalimin dhi satwatin wa qudratin yastati' tanfidhi wa'idi. Sekiranya orang yang dipaksa itu dia berhadapan dengan orang yang zalim, yang boleh, yang dia akan bunuh kerana dia ada kekuasaan, dia ada kekuatan, kan? Dan walam yamlik al-mukrah ay hilatin lil khalas atau al muqawamah. Dan orang yang dipaksa tu dia tak boleh nak lari dah, tak ada jalan nak melarikan diri, kan, untuk zina tadi. Fa innahu fi hadhihi al-halah, sungguhnya dalam keadaan ini yasqutu anhu al-ithm fil jumlah, dosa dia gugur. Lianna at-taklif la yakun illa bima
yadkhulu tahta al-qudrah. Kenapa? Pembebanan itu tidak akan berlaku melainkan apabila dia mampu. Kalau dia mampu, dia ada kekuatan, maka tak boleh lah. Maksud gitu. Kata Al-Qadhi Ibn Al-Arabi rahimahullah, ikhtalafa an-nas. Ulama berselisih lah tentang ugutan ataupun ancaman itu. Ugutan ataupun ancaman itu adakah paksaan ataupun tidak? Dia ugut je. Adakah ugut itu paksa atau tidak? Dia berkhilaf di situ. Yang sahihnya ia adalah paksaan. Termasuk dalam kes paksa. Okay? Jadi orang yang berkuasa, yang zalim, apabila dia berkata kepada seorang lelaki, kalau kamu tak buat macam ni, tak buat begini, aku bunuh kau, aku pukul kau, aku rampas harta kau, aku penjarakan kau. Ya? Jadi tidak ada yang dapat melindungkan dia melainkan Allah. Maka dalam keadaan macam tu dia boleh melakukannya dan gugur daripada dosa lah, gugur daripada dia dosa. Okay? Melainkan maknanya dia kata yasqutu anhu al-ithm fil jumlah illa fil qatli. Melainkan maknanya bila dipaksa dia untuk bunuh orang, dipaksa kita untuk bunuh orang, maka kita tak boleh bunuh. Dia kata sini illa fil qatli. Ya? Fala khilafa bainal ummati, tidak ada khilaf di kalangan umat ini. Idza ukriha alaihi bil qatl, apabila dipaksa dia untuk membunuh orang, annahu la yahillu lahu ay yufdi nafsahu bi qatl ghairihi. Maknanya tidak halal bagi dia untuk membebaskan nyawa dia dengan membunuh orang lain. Tidak halal. Dia kata hang bunuh dia, tidak aku tembak kepala hang. Tembak. Tak boleh. Kan? Tak boleh kita nak menyelamatkan nyawa kita dengan kita membunuh orang lain. Kita dipaksa. Tak boleh. Ya? Wa yulzimuhu an yasbira 'ala al-bala' alladhi yanzilu bihi. Dan wajib bagi dia sabar di atas musibah yang menimpa dia. Tembak-tembak. Okey. Tak dia. Maknanya dia kena baling pedang kat orang. Dia pun kena pakat dua lawan. Kan? Lah, tapi bukan Islam lah, dia cerita orang kafir lah. Islam tak ada benda tu. Jadi Islam dia datang menghapuskan benda ni. Kezaliman ni. Kezaliman raja-raja ni kan. Itu dia. Okey. Baik. Cerita tadi, sambungan cerita tadi, kebanyakan para ulama menyebut tentang kes zina tadi lah. Kalau orang tu dipaksa berzina, kan, dipaksa dia akan dibunuh, maka tengok siapa yang dia berzina dengannya. Kalau dia berzina, yang dia dipaksa berzina tu adalah isteri orang, maka tak boleh. Dia kena tahan diri dia, kena bunuh lah. Kenapa? Kerana berkaitan dengan hak orang lain, hak suami dia. Tak boleh. Ya kan? Ini dia kata waqila innal ikrah 'ala zina ghairu mu'tabar. Tidak mu'tabar. Dan ada pendapat yang mengatakan bahawa kalau dipaksa kita berzina, jika tidak kita akan dibunuh, maka paksaan itu tidak mu'tabar. Dia paksa, dia nak tembak kita. Ini yang dipegang oleh guru saya juga. Kan? Maknanya dia kata walaupun kau dibunuh, bunuh. Sebab dia merosakkan perzinaan, zina itu merosakkan keturunan. Dia akan melahirkan keturunan yang tidak sah. Okey, tak apa, cerita sikit lagi. Ini sebagai nak luaskan kita punya ni lah. Okay? Maka dia kata al-ikrah 'ala zina ghairu mu'tabar. Paksaan dalam perzinaan tidak ada i'tibar. Sebab apa? Ketika orang tu dipaksa berzina, mana dia ada semangat untuk berzina? Dalam keadaan takut. Macam mana kita nak berzina dalam keadaan takut? Lonely habis tubuh badan kita. Macam mana nak berzina? Tak boleh. Tak jadi. Kan? Pistol depan mata nak tengok kan? Jantung dudak gitu. Apa kan? Kering habis liak-liak.
Aku mati tembak aku tak boleh buat apa. Kan? Gitu dia. Ini. Dan ini khilaf, berlaku khilaf di antara ulama. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, dia kata wa in ukriha ar-rajul fazana. Apabila dipaksa oleh seorang itu maka dia berzina dengan pasangan tadi, faqala ashabuna alaihi al-had. Kata apa nama pengikut mazhab ini di mazhab Hanbali, ya, maka dia dikenakan had lah. Had sebatan lah. Kan kalau dia yang belum berkahwin lah. Ya. Dia kata. Baik, itu ringkaslah, dia khilaf lah. Maknanya kalau orang dipaksa tadi kan. Wallahu a'lam. Tak tahu pernah jadi ke tak pernah jadi ke tak tahu. Tapi sekiranya terjadi, ini hukum dia. Ulama berselisih lah tentangnya. Cerita pasal bab ni, bab yang ketiga ni, paksaan tadi. Dia suruh kita, kan? Jangan solat. Solat atau solat, aku solat, aku tembak hang. Kita solat dengan isyarat. Dia bukan tahu kita solat. Kita buat sekadar kita mampu. Ini dia. Baik, jadi kepayahan itu dia akan mendatangkan mudah. Bila ada je payah, automatik dia mari mudah ni, dia mari support, tolong. Dia tolak apa payah, dia bagi cara mudah. Tak boleh buat macam ni, tak boleh buat ni, buat ni. Ada ya jalan kemudahan untuk melakukan perintah Tuhan tadi. Itu. Tak ada alasan. Kan? Tak solat ke? Tak boleh solat. Pasal apa? Duk gantung ayat kencing di pinggang. Kan orang pakai beg. Kan orang jenis ada kan tebuk kan. Tebuk tu dia bubuh pipe tu masuk dalam beg. Ada beg ayat kencing tu. Pasal apa tak solat? Tak boleh solat. Pasal apa ni nampak ni najis tergantung ni. Jahil macam tu kan. Solat ah. Kan? Akal ada akal? Ada. Lagi akal ada solat. Solat. Macam orang penyakit silsilatul baul lah. Silsilatul baul, kencing tak berhenti. Kencing duduk mitih ya. Dia tak boleh nak kontrol. Kan? Lost control, tak boleh. Benda tu dah keluar, yang kecil dah keluar. Dia pakailah sarung. Pampers ke apa kau, seluar Superman ke apa kau. Kan? Masuk waktu ambil wudu, solat. Kan? Solat tu tak kena solat. Tak boleh jadi alasan. Setengah orang kan solat terlantar tapi tak solat, kesian. Allah Ta'ala bagi dekat dia kafarah sakit tu. Sakit tu kafarah dosa. Kalau dosa tak ada, Allah nak angkat derajat dia. Akal ada. Sembahyang. Solat lah. Kesian tengok orang tak sembahyang ni ya. Alasan tak boleh nak bangun. Ramai betul. Ramai tak sembahyang. Menjadikan sebagai alasan solat sakit tu alasan untuk tidak solat. Masa tak sakit pun tak solat, tambah sakit. Tahulah. Kesian kan? Benda nombor satu. Selepas kita mengucap 2 kalimah syahadah, nombor 1 solat. Hak tu tak lepas, habis lah. Jadi sakit macam mana pun, terlantar macam mana pun, lagi akal kita waras. Ya. Solat tetap kena solat macam mana keadaan pun. Kita tak boleh wuduk, kita minta orang tolong wuduk kan. Tak boleh kena wuduk tayamum. Kan? Tak erti nak tayamum. Mudah benda. Islam mudah kan? Tayamum lebih mudah pada wuduk. Wuduk dah kena basuh orang gotong-gotong ni kan. Muka, tangan sebagai siku, sapu kepala, kaki. Tayamum tangan dengan muka dua tu mudah. Baik, yang keempatnya lupa. Jadi bila orang lupa ni, dia tak kena siksa. Kita lupa sembahyang. Orang lain tak tahu, saya pernah lupa sembahyang. Lupa solat. Dulu di Pakistan, tak tahu, di Malaysia tak tahu lah. Di Pakistan pernah. Kita dulu biasa sembahyang lepas kelas kita solat berjemaah apa semua.
Jadi hari itu kita kalut pergi keluar. Tak sempat solat jemaah di tempat kita sekolah. Asar besok baru teringat. Aku Zuhur aku tak sembahyang. Tak sembahyang. Zuhur kemarin. Pasal kita duduk sembahyang, jemaah kan sembahyang. Jadi keluar tu lupa tu. Jadi gitu. Mana ya? Solat lah bila teringat. Esok pun teringat. Solat lah esok. Ya? Cikgu dah kena kan? Lupa sembahyang. Bukan kita sengaja nak tinggal. Maka gugur dosa dia. Begitu juga orang lupa makan. Kan? Malah tadi makan kawan bagi biryani kan. Satu periuk kan. Baru masuk Ramadan. Kita pun tak biasa puasa lagi. Jarang puasa kan. Masuk Ramadan. Bangun-bangun pagi biasa mengeliat. Biasa muka tengok. Kan? Buka tudung, saji. Biryani periuk sebelah dah lagi. Kambing tak digolek lagi. Balun lu. Ayak sarbat pula tu. Makan kan. Dah kira tersenang lah kan. Sampai duduk tengok WhatsApp. Duduk tengok selamat hari raya. Kan kita di Malaysia ni tak puasa lagi selamat hari raya dah. Lagu selamat hari raya. Puasa. Dia tu seorang-seorang kan. Elok dah, kenyang dah. Nasi biryani tadi setengah periuk tu tak ada apa dah. Tinggal 2-3 biji ya. Tak apa, puasa. Puasa tu rezeki Tuhan bagi kat dia. Rezeki. Dah minum dah. Jadi gitu. Tak ada orang perangai kita kan. Duduk seorang-seorang. Jadi rezeki lah. Jadi dia menggugurkan bagi siksaan. Tak kena siksa. Jadi kita bila kita teringat itu penting lah. Penting lah rezeki Tuhan bagi kita. Tapi jam kalau makan-makan tak ada minum air. Nak buat macam mana? Tahan. Makan-makan ada sepinggan baru teringat. Puasa. Ayak tak jamuh lagi. Tak apalah. Kan? Kemudian ini mana dia menarik bagi kemudahan lah payah ni kan, lupa. Sebab lupa ni kita bukan reka sendiri. Manusia ni kan, al-khata' wa nisyan sifatul insan. Salah dan lupa ni sifat manusia. Sumiyal insanu insanan li kathratin nisyan. Dinamakan manusia itu manusia kerana dia banyak lupa. Tidakkah Nabi Adam alaihissalam manusia pertama yang lupa? Lupa dekat sembahyang. Kadang-kadang kita sembahyang jadi makmum kita lupa tu imam ni. Pasal apa dia bagi salam dah. Aku duduk puasa dah 2 rakaat lagi. Dah kita duduk khayal. Rupanya orang sembahyang 4 dah. Kita pun sembahyang 4 juga. Tapi kita duduk puasa dah macam tak cukup rakaat dah. Sebab tak kena subhanallah. Kata subhanallah pakai pelik tambah berkat lagi. Ini dia. Yang kelimanya al-jahlu, kejahilan. Jadi bila jahil ni, kita ni dalam keadaan kita belajar ni kita maknanya sebagai kita nak nak zahirkan keuzuran kita. Allah Taala Maha mengetahui. Sebab tu kita ni bila dalam belajar kita mati, insya-Allah saya kemaafan. Sebab kita buat satu benda yang benda tu tak boleh dalam agama, tapi kita tak tahu tak boleh sebab kita dah belajar lagi. Tak sampai bab tu lagi. Dan orang pun tak cerita pada kita kerana mereka tak tengok kita buat kesalahan tu. Dan kita berterusan buat kesalahan tadi kan dalam keadaan kita jahil. Tapi kita belajar. Ada kemaafan. Yang salah ni bila kita tak belajar. Kita buat benda salah, kita tak belajar. Berterusan kita dalam kesalahan. Apa keuzuran kita depan Tuhan? Apa alasan kita depan Allah Ta'ala di akhirat nanti? Tak ada alasan. Tak ada alasan. Tapi bila kita belajar, tiba-tiba dalam keadaan menuntut ilmu, jadi mana ada alasan? Tuhan Maha mengetahui kita mati, tak sempat kita nak mengetahui perkara kewajipan tadi ataupun memperbetulkan kesalahan tadi.
aku buat benda salah selama ni. Hari ni baru tahu. Dah kita belajar. Kan? 5-6 bulan, setahun 2 tahun belajar baru kita tahu kita dah buat salah. Tapi kalau kita mati sebelum kita tahu, ada kemaafan. InsyaAllah ada kemaafan. Jadi kejahilan itu dia menarik bagi kemudahan pada kita. Sebab tu segala apa yang kita buat masa jahil tu, kita tak semayang, kita tak puasa kan. Lah kita jahil, kita ingat tak ada apa-apa. Aku ingat tak apa. Kan? Letih-letih tak apalah. Kan? Nantilah qada ke apa. Tiba-tiba dia tahu tak boleh rupanya. Tak boleh tinggal solat-solat ni kan. Orang kita dia pun mudah tinggal solat. Kenapa? Pasal dia pasang niat nak qada. Walaupun dia tipu diri dia. Nanti malam ni qada. Kan? Sembahyang sekali senang. Kan? Zuhur sibuk. Masuk asar. Nantilah malam ni lah qada. Zuhur tak sembahyang, asar tak sembahyang. Sampai rumah dah maghrib lah. Duduk tersidai. Nantilah isyak lagi lah qada. Zuhur, asar, maghrib lah. Kan? Lepas tu masuk untuk isyak. Wah, menguap. Esok lah qada. Nampak? Dia duduk pujuk diri dia. Jawab. Tapi dia pun kata qada, dia kata jamak. Kan? Sebab tu kita tengok orang Melayu kita kebanyakannya, dia bermudah-mudah dalam meninggalkan solat. Pasal ustaz dia bagi fatwa, tak apa boleh qada solat. Nah, tu tinggal sembahyang lah. Kita tengok dia ni pergi kebun tadi kedua, sampai di rumah pukul 5.30, duduk keliling rumah lagi, duduk tarah pokok cabai, duduk duduk tengok reban ayam dia, repair reban apa semua, duduk pakai kentola. Asar tak payah ni, tengok mai pukul 6.30, pakai tak sembahyang asar lah kau ni, tak sembahyang asar. Dah tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru berhenti panah, nak kibah, nak mandi panah, tak mandi, tak sembahyang. Dia pun nak sembahyang pun kena mandi dulu. Wah, tak sembahyang. Pasal apa? Boleh qada, nantilah qada. Umur 60 esok lah aku qada. 59 mampu lah. Allahu Akbar. Kesian, kesian. Jahil. Tu dia. Ini keuntungan, kelebihan kita menuntut ilmu, belajar. Kita menghadiri majlis ilmu seminggu sekali pun kita belajar. Ada alasan kita depan Tuhan, kita belajar. Menuntut ilmu walaupun 10 sekali. Ini sampai tak belajar langsung ni. Tu dia. Orang main nak ajar, dia rasa aku pandai dah. Padahal dia tak kerti pun. Solat pun tak betul. Dia rasa dia pandai. Pasal apa? Dia rasa dia dah hafal doa tahlil apa semua. Kira A lah. A apa? A terbalik. Gitu. Kemudian yang keenamnya al-usru wa umumul balwa. Jadi kepayahan ni, musibah mari ni. Macam-macam sudut. Maka di situ ada kelonggaran Tuhan kita bagi. Yang wajib tadi, yang fardu ni buat tak kena buat. Tapi ada kelonggaran. Contohnya puasa boleh qada, solat tak boleh qada. Sebab solat ni tak ada peruntukan Tuhan. Tak ada peruntukan daripada Nabi SAW untuk qada solat. Yang Nabi cerita pasal hutang tu puasa. Puasa nazar, bukan cerita hutang pasal solat. Sebab tu wanita haid mana boleh qada solat. Pasal apa wanita haid tak boleh qada solat? Sebab tak ada peruntukan. Tiba-tiba kita nak mensyariatkan agama Allah Ta'ala, kita nak kiaskan puasa dengan solat. Siapa kita? Jadi mereka yang mengatakan
ada peruntukan qada solat untuk orang yang tinggal solat sengaja ni, dia berqiyas. Ya. Pada perkara yang Allah tidak syarakkan. Bukan tak ada qiyas, qiyas tu ada. Tapi qiyas ni qiyas ma'al farik, qiyas tak betul. Ya, Nabi kiaskan hutang kan kepada Tuhan tadi adalah bab puasa, bukan bab solat. Itu pun puasa nazar, bukan puasa fardu. Tapi apabila orang bermudah-mudahan, jadi orang bermudah lah. Bila ustaz-ustaz tu guru ni mudah-mudah, maka orang pun boleh qadha solat. Tunggu pencen kita sembahyang sekali, senang. Tu yang tak sembahyang tarawih duk qadha subuh okey, tak sembahyang tarawih. Pasal ustaz kata siapa yang pernah tinggal sembahyang subuh tu yang qadha sunat tarawih tak sah. Palung ni pula duk qadha lah qadha. Okey, tak tahu berapa tahun dia qadha. Habislah akhirnya. Alhamdulillah dah selesai dah qadha solat dia dah. Habis-habis qadha solat, stroke. Tak boleh main masjid dah. Ada cerita dia. Baik. Kemudian an-naqsu, kekurangan. Jadi kekurangan ni pun dia ada sejenis daripada kepayahan jugalah. Yang dia tu boleh mendatangkan keringanan. Kasigari, seperti kanak-kanak. Kanak-kanak ni tak wajib bagi dia. Dia pun ni tak mukallaf. Kan? Sebab belum sampai tahap mukallaf. Dia tak balik lagi. Dia pun dia panggil naqs, ada kekurangan. Begitu juga kan? Wanita yang haid, nifas, dia pun ada kekurangan pada dia. Dia pun tak boleh solat, tak boleh puasa. Kan? Kenapa ada kekurangan? Dia itu haid, nifas. Cacat akal, cacat anggota badan, dia tetap kena solat juga, tapi dia solat dalam keadaan yang dia boleh buat lah, duduk ke apa kan. Okey, jadi dia kasirah wal junun. Al-junun ni orang gila. Orang gila suruh dia solat. Apa solat? Dia kata semayang. Apa semayang? Makan apa? Kambing lah. Dia tahu pula apa makan ni. Orang gila pun, orang gila pun dia nak makan juga. Tu ya. Ada orang gila ni, tapi itulah Allah jadikan fitrah tadi kan pada manusia tu, dia nak makan, nak minum. Lagi mana dia walaupun dia gila kan, tapi dia makan, minum. Dia tak makan benda-benda kotor pun. Tentu dia tak gila no. Tengok Tuhan bagi kan, benda-benda kotor dia tak makan. Tanah ke dia tak makan. Buah tanah dalam pinggan dia makan, dia tak makan. Tapi dia gila. Ya, gitu. Jadi al-unusah perempuan tadi lah, kanak-kanak, orang gila dan kaum wanita. Dia pun ada kekurangan. Tak boleh solat, tak boleh puasa bila mari bulan dia, haid dia. Ya. Dan dia kena qada puasa, tapi tak boleh qada solat. Qada solat dia berdosa pula. Haram bagi dia qada solat. Pasal apa? Pasal tak peruntukan. Tu cerita dia. Siapa yang bagi peruntukan? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Peruntukan daripada Allah melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dia perkara yang kepayahan yang dia boleh mendatangkan kemudahan. Kemudian yang ketiganya insya-Allah disebut tentang mawaqi' taysir. Tempat-tempat kemudahan dan sebab-sebab bagi kelapangan lah, al-insyirah. Insya-Allah bersama lagi lah pada masa yang akan datang. Wallahu taala alamu bis-shawab. Ada soalan tak? Barang gadaian. Gadai motor. Oleh orang yang menerima gadai tadi lah. Maknanya dia
Yalah, ini kembali kepada persyaratan lah, persyaratan. Syarat. Kan? Syarat yang diberi oleh dia pun nak buat gadai mesti ada syarat kan. Jadi orang yang buat gadaian dia bagi syarat lah. Motor ni aku guna boleh tak? Tak boleh. Kalau guna boleh. Rosak hang repair, tapi barang ori lah. Barang palsu tak mau. Syarat. Okay. Dia gadai itu bukan dia boleh guna sewenang-wenangnya, melainkan ada persetujuan lah di antara dua pihak tadi. Itu sebab barang gadaian ni pun dia akan pulangkan. Kalau benda yang boleh jadi rosak lah, macam motor, basikal. Ya. Tapi macam emas tu tak, emas tu dia tak akan jadi kurang, dia tak akan jadi luntur. Emas tu lain pula lah. Gitu. Pergi pada muamalat tadi lah, tengok syarat-syarat lah yang dibuat oleh di antara dua pihak tadi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.